Alert from calendar. Men carry diode to Turlumuda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Dan hari ini Abang Abu bersama dengan anda sekali lagi dalam Puasa Kewangan, right? Satu siri yang kita start pada 2 Ramadan dan kita berterusan sehingga 27 Ramadan. Selama 27 hari, kalau 27, 29 Ramadan, iaitu 27 hari kita akan bersama-sama dalam program ini, right? Untuk kita nak bawakan banyak benda-benda mengenai kewangan sebenarnya. Banyak sangat benda-benda kewangan yang kita akan sama-sama, kita akan bincangkan, kita akan kongsikan, kita akan bersembang dan saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir dan kita ada di sini. Kita ada Aslina. Assalamualaikum Aslina dan Waalaikumsalam dan juga semua. Dan mungkin adik-beradik masih tengah on the way mungkin jam ke nak datang kelas dan apa kata kita mulakan juga dengan istighfar malam 10 ni, 10 malam terakhir ni kita banyak beristighfar, banyak berdoa, banyakkan amalan-amalan yang sebenarnya yang akan menguntungkan kita insya-Allah
Jadi Abang Abu sangat-sangat berharap kita ni semua Allah akan rahmati kita semua dalam kehidupan kita ni, insya-Allah. Right, mudah-mudahan diberikan segala-gala kebaikan. Dan hari ini adalah hari juga yang Abang Abu akan teba prata. Sekejap lagi saya akan bersiap untuk kita teba prata kerana ada murtabak amal. Alright, kita ada jalankan satu program murtabak amal di mana 150 kita target tapi kita dapat dalam 180 orang nak juga, jadi terpaksa kita tambah sikit lah untuk, tapi dia akan memenatkan juga. Dan kita target kalau kita start dalam pukul 11 sampai pukul 3, pukul 4 kita baru dapat siap. InsyaAllah penghantaran pula akan kita lakukan secara dah siap. Kita akan hantar ke satu segmen. Kita ada Pasir Ris, kita ada East, South, West kan. Jadi kita akan ikut benda tu, InsyaAllah sebelum pukul 5 lah, lepas asar 5-6 tu, InsyaAllah semua orang akan dapat apa yang mereka order. Dan bagi mereka yang juga sebenarnya nak dapatkan benda ni secara percuma, alright, kita juga akan bagi secara percuma kepada mereka yang datang tempat Abang Abu akan tebah tu. Alright, anda akan dapat percuma dalam 50 keping. Alright, 50 keping kita akan bagi kepada mereka yang datang ke tempat tebaran tu untuk anda. Right, berapa ramai yang bantu tebal tu kan? Yang bantu saya akan menebah, dan yang goreng-goreng tu adalah 2 orang lah. Dia akan goreng apa tu semua, dan bungkus kita ada orang lain. Jadi memang insyaAllah kita buat ni untuk amal, jadi kita tak fikir banyak, kita terus lakukan. Mudah-mudahan Allah akan terima amalan kita ni. Alright, insyaAllah. Dan nampaknya pasaran kat sini, dia mula memberontak ni. Kita ada Carabs dia terus meningkat. Sekejap lagi saya tengok sekejap. Kita nak tengok daripada market movers kita, insyaAllah. Right, okey, kita akan tengok pada sini. Alright, jadi itu yang akan berlangsung 1.45 saya akan buat live. Okey, lepas solat Zuhur saya akan buat live tebaran. Tapi sebelum tu yang saya nak datang tu tengok pukul 11 insya-Allah kita dah mula menebar roti prata murtabak yang pertama. Okey, kita ada siapa kat sini? Kita ada Mafiza Muhammad, Assalamualaikum, dan Waalaikumsalam. Luqman Hakim, baik Abang baik. Alright, okey. Bagaimana keadaan anda dan apa makanan yang awak buat untuk sahur pada hari ini? Hari ini saya sahur semalam awal sikit. Saya sahur malam sikit lah, dalam pukul 1 pagi, sebab saya menunggu permainan bola tu lah, Manchester dengan Liverpool, tapi nampaknya terpaksa ditangguh kerana ada kekecohan yang berlaku di stadium tu. Jadi diorang tangguh game, jadi kita tak dapat tengok lah. Mudah-mudahan nanti adalah time lain kita boleh tengok. Dan hari ni hari Isnin di Singapura, nampaknya keadaan Alhamdulillah tidaklah begitu teruk. Semuanya best, saya nampak semuanya Alhamdulillah, semua good. So far tak ada masalah apa-apa di Singapura. Cuma kes di Malaysia bertambah juga. Kita doakan ambil kesempatan ni, kita doakan mudah-mudahan Allah akan lindungi kita semua daripada wabak penyakit ni. Biarlah wabak penyakit ni akan lenyap dalam masa ni, dan supaya dapat kita eratkan balik silaturahim antara Malaysia dengan Singapura. Sebenarnya nak daripada orang Johor dengan Singapura ni, kita macam dah terputus lah kita punya hubungan rapat tu kan. Nak orang Singapura dengan orang Johor ni dia lain macam, dia punya interaction, dia punya connection tu dia lah dahsyat. Berapa ramai orang Singapura yang duduk kat Malaysia, especially Johor Bahru ni, terkesan dengan hari raya ni sebab tak dapat melawat ibu bapa kan, tak dapat menziarahi keluarga. Dia satu benda, bukan setahun, dah 2 tahun pula kan. Jadi kita doakan mudah-mudahan semua ni akan Allah percepatkan dia punya proses untuk kita ni. Tapi bila datang kat Abang Abu ni, janganlah kau duduk diam-diam. Boleh tak kau tekan love banyak-banyak ke? Lepas tu sambil tu kau share, tu cakap Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Share dengan member-member, dengan kawan-kawan, kenalan, semua tu share banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Buat benda tu. Jangan duduk tak ni pula. Right? Okay, saya nak terus juga dapatkan
lebih kurang berapa ni, kita ambil jugalah. Kita ambil 200. Sekejap saya nak beli something kat sini dulu. Okay, jadi bagaimana dengan anda semua? Cuba komen sikit macam mana keadaan di tempat awak. Lokman, apa khabar Lokman? Mafiza dekat mana tu? Saya lupa Mafiza ni daripada dekat mana. Hadijah saya tahu daripada Singapura. Aslina daripada Kuala Selangor. Alright, Lokman daripada Singapura ke Kajang? Tak, lupa aku. Tapi kita tunggu lagi adik-adik lain yang masih lagi belum sampai. Dan apa kata kalau tekan love tu banyak-banyak? Saya nampak macam dia terberhenti pula. Kenapa korang memang tak suka yang tekan love untuk aku? Kan dia macam terberhenti je. Tak ada orang pun yang tekan-tekan. Cepat tekan love banyak-banyak. Tekan tu. Tu buat saya macam semangat sikit. Ni hari ni korang kerja Singapura kerja ke? Aku pun tak tahu lah semenjak PKP ni kita tak tahu lah. Semenjak bukan PKP lah, semenjak pandemik ni kita tak tahu kita kerja ke, tak kerja ke, orang pergi kerja ke, tak ke, semua kita tak tahu. Kita pun tak tahu apa yang sedang berlaku. Itulah keadaan PKP ni. Lain sangat. Kita punya kehidupan kita berubah lain sangat. Tapi apa-apa pun insya-Allah kita dalam bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberikan limpahan dan kurnianya untuk kita dapat meneruskan kehidupan kita dalam keadaan yang alhamdulillah taklah macam teruk sangat. Alright, masih kita dapat makan, dapat minum, kita dapat duduk kan, macam-macam nikmat Allah masih berterusan walaupun mungkin sedikit sebanyak ada gangguan dari segi pendapatan, ada orang dia terganggu pendapatan mereka dan sebagainya, tapi keseluruhannya alhamdulillah kita masih dapat bersyukur kehadrat Allah SWT kerana nikmat yang banyak sangat, luas sangat nikmat Allah ni. Alright. Okey, saya nak juga tengok apa ni. Kerja sekolah cuti. Saya dari Kulai Johor. Okey. Mafiza daripada Kulai daripada Kulai Johor. Okey, kita ada sekolah cuti. Alright, sekolah di Singapura cuti, kerja dia Okey, sebenarnya kerja sebab betul lah kerja sebab saya tengok stock market dah ada, maksudnya memang kerja lah. Kalau stock market tak ada tu baru tak kerja kan, stock market dah ada ni bekerja lah. Alhamdulillah dari Singapura bang, saya belajar dengan abang 2 tahun lepas dekat kat Zamzam Restaurant. Apa benda yang aku ajar kat Zamzam Restaurant ni? Aku pun lupa lah babe, apa yang aku ajar kat Zamzam Restaurant Zamzam Restaurant kan kita makan je, mana nak ajar-ajar, ada aku dah ajar kat Zamzam Restaurant. Lupa lah bang. 2 tahun lepas 2 tahun lepas tu mungkin aku turun sekejap macam tu lah, tak adalah ajar kan, turun sekejap sebab saya selama beberapa tahun ni saya fokus dekat Malaysia je. Banyak dekat Malaysia, jadi kat Singapura ni kurang saya buat program. Tapi insyaAllah sebab selepas online PKP saya juga buat program di mana ramai orang Singapura juga join lah program-program online Abang Abu. Dan sekarang kita ada offline. Mungkin sebelum saya balik ke Malaysia nanti saya akan ada satu offline program dekat Singapura. Tapi tengok macam mana MCO ni semua. Nanti kita ada satu perjumpaan dengan adik-beradik untuk kita bincang-bincang, lepak-lepak, berbual-bual dan pakai strategi. Apa strategi untuk tahun ni? Alright. Abang Abu, sebelum kita bincang pasal topik hari ni lah, kita selalu macam tu kan, kita lepak-lepak sikit, tanya-tanya soalan sebab satu strategi yang Abang Abu plan untuk 2021 ni, sebab saya ni selalu pakai tema tau. Dalam apa pun, sejak beberapa tahun ni saya memang pakai tema tahunan. Saya bermula dengan tema, first kali saya bermula dengan tema, saya lupa apa tema saya start, fame. Alright, fame. Saya start dengan tema fame di mana famous and monetize everything. Itu saya punya pada permulaannya is about getting famous. Maksudnya getting into people, mula kenal kita. Itu saya punya agenda masa tu. Jadi saya akan mula mengambil semua peluang-peluang yang datang macam tu dan saya monetize everything, daripada email saya, daripada WhatsApp saya, daripada apa saya monetize. That's the first one. Lepas tu saya ambil the next one is Grab. Grab saya ambil sebabnya sebab pada pandangan saya pada masa tu saya sudah bersedia untuk strategi pelaburan. Saya mula melabur dalam gold real estate. Gold real estate, dan saya juga mula berkecimpung dalam AI industry, artificial intelligence, dan juga mula melihat pada bisnes-bisnes yang
boleh kita ceburi pada masa tu. Dan tahun 2021 ni sebenarnya saya punya tema adalah give memberi, that means GIVE. Apa sebenarnya GIVE itu? Lagi sekali it's about a goal, alright. Lagi sekali goal masih memainkan peranan yang penting dalam strategi pelaburan saya. Goal, alright, di mana kita memang target as part of kita punya investment strategy adalah goal. Dan kita juga ada kita mula invest dalam stock market, dalam virtual punya digital produk, Bitcoin, crypto. So investment pada tahun ni menjadi salah satu main benda yang Abang Abu mula lakukan, right? Invest. Saya memang banyak invest sebab peluang-peluang investment sekarang ni sangat luar biasa. Dia punya keadaan dia sangat luar biasa. Something yang kita rasa macam wow sangat, sebab keadaan pasaran yang memberikan peluang kepada kita untuk menjana banyak duit sebenarnya. Kalau kita faham betul-betul apa yang sedang berlaku dengan pasaran ni, kita boleh buat banyak duit, alright. So saya memang tahun ni lebih fokus pada investment. Saya fokus pada semua jenis investment, investment dalam saham, investment dalam Bitcoin, crypto. Saya mula belajar juga benda-benda baru tu. Dan last sekali adalah expanding, kita explore dan expand bisnes-bisnes lain, seperti kita mula melihat bisnes-bisnes ternak lembu lah, ternak kambing lah, benda-benda macam tu sebenarnya. Jadi ini adalah benda yang saya buat pada tahun ni sebenarnya. Alright, okay, Lokman dia cakap saya daripada Singapura. Okay, ni tadi yang belajar dekat Zamzam pula. Okay, Dr. Ravi dia ada Good Day AA yang terhandsome. Alright, inilah first time saya dengar kan. Jadi saya terus bagi satu tepukan kepada anda. Asal macam tak dengar ni, tak tepuk ke? Dia tak tepuk. Dia tepuk. Sekarang dia tepuk. Kita nak dengar tepukan tadi. Itu dia. Terima kasih. Alright, Dr. Ravi, dan kita juga ada Mafiza. Dia cakap saya join program di Impiana Hotel Senai, Johor. Alright, saya join program AA di Impiana Hotel. Masa tu saya ingat dengan PUNG, Persatuan Usahawan Negeri Johor kan. Ilmu yang AA ajar saya buat sampai sekarang. Apa kerja yang orang lain tak nak buat, kita buat. Itulah rezeki yang kita yang orang lain tak nampak. Alhamdulillah. Terima kasih. Teruskan. Alright. Buktikan yang kita ni sebenarnya rezeki tu Allah yang punya. Kita ikut balik topik-topik yang saya kupas dan saya kongsikan dalam puasa kewangan ni. Topik-topik yang menarik, topik-topik yang mempunyai inti yang mendalam sebenarnya. Kalau kita mula faham, seperti juga hari ini kita akan bincangkan suatu topik yang sebenarnya boleh membawa pulangan yang luar biasa kepada setiap orang yang mula mengaplikasikan benda ni sebenarnya. Sebab ramai orang tak perasan mengenai kepentingan benda yang saya nak bincangkan pada hari ini tau. Jadi sebelum kita nak bincang-bincang, seperti biasa ada tak apa-apa soalan. Dan jangan lupa nanti pukul 1 lebih tu tengok saya nak teba perata, teba murtabak. Pukul 1.45. Kejap lagi aku akan teba, tapi kita buat untuk live tu 1.45. Lepas saya balik Johor nanti saya akan terus tebah lagi lah. Sekarang ni pukul 12 saya akan start tebah permulaan, tapi kita akan sambung pada pukul 1.45. Jadi jangan lupa untuk tengok live tebaran. Assalamualaikum. Okay, Zahanim Said. Okay, today we'll make it 4K in simpan challenge. Wow, that's amazing, Dr. Ravi. Amazing, like you have managed to save 4,000 within 30 days. Dalam masa 4 minggu Dr. Ravi telah berjaya menyimpan RM4,000 dalam simpan challenge yang kita jalankan secara maya menggunakan satu apps. Alfred bekerjasama dengan Port dan juga Hey Alfred, dua tech company, fintech punya company yang bekerjasama dengan Abang Abu. Kita actually launch benda ni. Benda tu a bit macam baru juga untuk orang yang lama kan. Orang lama ni tak gerti nak download nak apa tu semua. Tapi tu satu benda yang kita berjaya buat, dan insya-Allah kita akan ada sesi-sesi ataupun kempen-kempen yang seterusnya dengan tip-tip yang lain dan berlainan, dan juga idea-idea baru dan sebagainya. Jadi kita akan jadikan benda tu satu regular dan satu benda yang boleh membantu ramai orang yang susah nak simpan ni, dia orang boleh simpan. Alright, itu yang berlaku. Thank you Dr. Ravi kerana sharing benda tu kat sini.
InsyaAllah, dan terus tekan love banyak-banyak. Dan ada tak soalan-soalan yang mungkin awak boleh tanya pada saya sebelum kita masuk pada topik ke hari 20 ni, hubungan atau wang? Hubungan bertentangan dengan wang, yang mana betul, yang mana best, yang mana patutnya kita buat. Semua ni kita akan bincangkan sebentar lagi sahaja. Jadi siapa yang ada soalan sebelum tu, dipersilakan untuk tanya Abang Abu, sebab kita akan berbincang pasal pasal benda tu sekarang, ya. Alright, kita nak tengok paling aktif siapa paling. Okay, kita tengok. Alright, today make it. Okay, good. So ada tak soalan ke apa-apa yang nak tanya, boleh komen dekat sini bawah ni. Kita tolong komen dekat bawah. Kita nak tengok macam mana keadaan you. Alright. Okay, macam mana keadaan anda, dan boleh je cepat boleh tanya ke soalan, ada soalan ke? Sebab bila kau tanya soalan baru otak aku ni bergeliga habis. Lepas tu love tu tekan terus. Nampaknya semalam paling best bab love ni. Mungkin adik-beradik aku ramai kot hari ni, adik-beradik aku tak ada kot kan. Mungkin kenapa dia orang tak ada. Boleh tak korang share, kasih share, panggil balik adik-beradik cepat, ambil gambar sikit, masuk dalam cakap. Abang Abu ni hari ni kelihatan handsome gila lah. Siapa yang tak tengok rugi cakap diorang. Biar diorang cepat-cepat datang tengok muka aku. Cakap dia tak tengok ni hari Abang Abu, korang rugi. Cakap macam tu biar diorang macam iya ke, tak tengok rugi kan. So okay, kita wow. Okey, ada tak soalan? Kita nak tengok soalan. Tanya soalan dulu. Nampaknya pasaran tu sen 56 sen turun. Kita nak check yang gainers. Right. Wow. Back Stella. Supermax naik balik dengan hari ni aku punya benda semua tak bergerak. Okay, tak apa. Tengok kat portfolio. Alright, okay, ada soalan ni. Alright, okay, morning. Cuti 4 hari pun sibuk dengan role jadi isteri, menantu dan mother. Yelah, tak apa. Kita bersyukur. Bila ada benda tu, kita bersyukur. At least kita ada satu hubungan. Maksudnya itulah topik yang kita nak bincang hari ni kan. Alhamdulillah sibuk jadi isteri, at least rezeki. Tahu tak, ramai orang kat luar sana dia macam kehilangan role jadi isteri. Sebab apa? Banyak benda yang berlaku. Jadi bila kita jadi isteri ni, kita berdoa, kita bersyukur. Itu satu. Okay, kedua, jadi menantu. Ada orang kat sana dia tak ada orang, dia seorang-seorang, hidup seorang-seorang, hidup tak ada keluarga, tak ada apa. Jadi at least kita ada menantu untuk kita lah, jadi menantu lah, kita jadi menantu orang kan. Kita ada mak mertua, jadi selalu kena leteh ke dengan apa ke kan. Jadi at least the best lah sikit kan, at least kena berleteh kan. Macam tu. Nak tengok live pun tak sempat, kena tengok balik semua recording live. Tak apa, boleh. So sometimes ada benda ni ada kebaikan dia. Don't worry, mungkin bila awak tengok yang macam recording ni, awak boleh macam fokus, ada benda-benda yang boleh stop sekejap kan. Mungkin live ni bagusnya live ni adalah kita berinteraksi. Jadi awak dapat on the spot, awak boleh tanya, saya boleh jawab. Cuma kat situ saya tak boleh jawab kalau awak tanya kan. Awak hanya dengar saja. Tapi at least okay. Tapi thank you very much for that support, Veloshana. I know that people are watching, people are learning something from apa yang kita kongsikan. That motivates me to just share, keep on sharing, no problem. Alright, okay, saya doakan mudah-mudahan your life become so successful, so good, because you take care of your family. Because when family come first in our life, right, bila kita memberi kegembiraan pada keluarga kita, yang Maha Pencipta akan menggembirakan kita. Ini adalah satu benda yang kita kena faham. Gembirakan diorang, make them happy kan. Buat apa yang mungkin mereka nak, kita jadikan diorang happy. Jadi bila kita jadikan diorang happy, pastinya Yang Maha Kuasa ni akan menjadikan kita pula happy. Tak tahu macam mana, alih-alih rasa happy je kan. Walaupun tak ada benda berlaku tau, dia macam happy ni, dia sebenarnya tak perlulah kita nak tunggu something berlaku baru nak rasa happy. Happy ni dia macam sendiri. Engkau kena rasa happy tu dengan sendiri. Dia tak ada apa-apa sebab perlu kita happy.
Kan ramai orang dia terpaksa menunggu sesuatu untuk jadi happy. Sebenarnya tak. Itu adalah satu benda formula yang salah. Happy ni dia sebenarnya datang tanpa apa-apa. Dia boleh rasa. Ataupun kita panggil dia joy tau. Joy. Joy ni hanya boleh kita rasa. Dan dia akan datang. Dia akan ada kat situ. Tak perlu ada sesuatu berlaku untuk kita rasa joy tu. Alright. Past action yang tak menguntungkan is just a cancel check. Future action yang akan buat rezeki profit is a promissory note. Alright. Okay, past action tak menguntungkan. Alright. Yes. Past action dah done. Kita dah get over of it. Betul? Jadi jangan risau dengan apa-apa yang pernah kita lakukan. Sebaliknya kita tengok future action. Apa yang boleh buat rezeki. Best sangat. Thank you very much untuk that thought. Faizah Sanib, Assalamualaikum, berseri-seri pagi-pagi ni Ramadan ni Salam berseri-seri Alright, kita bagi tepukan kerana menggunakan perkataan berseri-seri tu kan. Jadi benda tu, bila benda-benda yang mengembirakan aku, akan pasti bagi kau orang tepukan kan. Jadi awak ni yang selalu datang kat sini, awak dah tahu kan. Jadi bagilah perkataan-perkataan macam tu untuk menyebabkan aku ni macam rasa macam happy sangat. Okey, lain soalan, ada lain soalan sebelum kita nak bincangkan pada hari ini punya topik hubungan dengan wang. Apa itu hubungan dengan wang ni? Apa benda yang aku nak cerita ni kan? Kita sembang, kita bukan nak mengajar apa-apa, tapi lebih kepada konsep bersembang, bercerita, pengalaman saya, pengalaman awak, semua kita bercerita. Sebab pada saya topik hari ini juga sangat penting lah untuk kita kita faham satu kedudukan dalam hidup kita ni sebab benda ni saya pernah lalu. Okey, saya pernah lalu benda ni. Jadi saya rasa benda ni sangat saya hargai lah. Saya sangat hargai hubungan. Hubungan ni sesuatu yang pada saya adalah satu benda yang perlu kita beri tekanan. Alright. Kalau dia hubungan ni kan, nak family punya hubungan, dia macam ni tau. Dalam satu company senior kan, kita ada CEO, alright, lepas tu kita ada jawatan-jawatan, betul? Kita ada, dan biasanya family ni adalah senior. Dia ni senior tau. Dia ni sensitif, dia perlu diberikan perhatian, semua macam tu. So itulah dalam hal kewangan ni, bila apa-apa berlaku kan, mungkin kita ada business punya problem, isu dan sebagainya, tapi antara problem yang kita perlu settlekan adalah problem ataupun isu family. Kalau family tu ada isu, kita kena settle benda tu dulu sebelum kita nak pergi. Itulah benda yang saya belajar sendiri dalam perjalanan saya ni. Kita faham bila kita tak memberi perhatian pada family, kita akan ada isu, dan akhirnya apa yang kita lakukan tu pun dia berisu-isu. Sebab tu kalau kita tengok apa yang kita lakukan ni ada isu, tengok balik hubungan dengan family kita. Biasanya dia bermula dekat situ kan. Dan kalau kita dah check family kita dan kita dalam benda yang betul, maksudnya bila saya cakap ada isu tu, mungkin bukan sebab kita kan. Bukan sebab kita. Bila kita dah check, ni bukan sebab aku, tapi family aku ni ada masalah sebab benda ni, bukan pasal aku tak ambil tahu ke dan sebagainya. Kalau kita dah check benda tu dan kita teruskan. Tapi kalau bila kita faham yang sebenarnya aku lack lah bagi mungkin time untuk family aku mungkin lack, dan kita kena betulkan benda tu dulu. Bila awak betulkan benda tu, awak tengok hubungan duit dengan hubungan kewangan awak, dia lain lah, babe. Ini benda, sebab bila kita lakukan sesuatu, kalau kita tak tenang, kita ada rasa marah, kita ada rasa something, apa yang kita lakukan tu, kita tak ikhlas, kita tak 100%, kita tak passionate, kita ada something yang mengacau. Masa itulah apa yang kita lakukan, dia punya energy tu tak kuat, dia punya benda tu tak kuat. Sebab tu bila kita buat apa pun, buat dengan love, dengan perasaan kasih sayang, dengan perasaan cinta, dengan benda yang kita macam kita suka sangat. Bila kita buat benda tu dalam keadaan macam tu, dan kau tengok apa yang berlaku. Jadi semuanya kalau kita tengok balik kan, hubungan ni pada saya adalah lebih besar prioritinya daripada kita melihat pada wang saja. Sebab kalau antara dua benda ni, wang atau hubungan kan, wang atau hubungan, kita bukan kita cakap tak nak wang, tapi kita kena logically fikir pasal wang, dan jangan sampai wang ni masuk ke dalam hati. Okey, wang ni kita simpan kat otak je, tapi hati ni lebih kepada hubungan, right? Sebab bila kita ada hubungan baik, hati kita ni dia lebih tenteram, right? Duit banyak mana pun
bukan saya cakap tak ada duit pun teruk juga kan, tak ada duit pun tak tenteram juga babe. Sebab tu aku cakap janganlah cakap tak ada duit, tak ada duit pun tak tenteram. Sebab tu aku cakap duit tu kita letak dalam kepala otak, kita fikir macam mana nak settle, macam mana nak buat, macam mana nak apa ni. Tapi jangan bawa dia sampai ke hati, sampai kita putuskan hubungan, kita tak ada hubungan, sebab dia dah masuk dalam hati. Selagi otak duit kita ni berada di minda saja, dia tak kacau hati kita dan kita okey. Masalahnya dengan orang bila duit tu daripada minda dia masuk ke hati. So bila dia masuk ke hati, hubungan duit tu lebih kuat menyebabkan kita boleh melakukan banyak perkara-perkara yang sebenarnya merenggangkan kita punya hubungan. Alright, dengan sesama manusia, sesama Allah. Kadang-kadang dengan Allah pun kita jadi lemah hubungan kita disebabkan kita punya duit tu dah letak dalam hati. Sebab tu duit tu jangan letak dalam hati, duit tu letak dalam kepala otak. Alright, hati ni kita hanya untuk berurusan dengan dia, dengan benda-benda lain. Jadi bila kita kacau hati kita dengan duit, kita akan terkacau. Alright, itu benda yang aku nak bagi. Ada soalan lain sebelum kita masuk ke topik pada hari ini, tekanan iaitu duit versus relationship ataupun kita panggil dia hubungan. Nak tengok apa kedudukan sekarang. Wow, mesin Lambo sekian kapal 13 semua naik. Ada benda yang aku dah tengok dia naik, tapi aku tak boleh kacau sekarang. Okey, so ada ke soalan? Kalau tak ada soalan, Abang Abu nak masuk ke topik kita lah. Okey, kita ada Rosmini. Dah lama tak masuk live. Itulah kak, engkau belagak sangat tak nak masuk Yelah, dah miss, pergi check balik. Kau ni belagak sangat kan, bulan puasa ni kau tak nak tengok aku kak. Tengoklah, muka aku dah handsome sikit, kau nampak tak? Berseri-seri pula tu orang cakap kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan belagak Bu, jangan belagak. Okay, saya tak belagak, saya cakap je. Cakap dengan belagak lain. Alamak, soalan. Clarity. What type of question should we ask ourselves and what action energy should be executed if we want to have clarity action plan? Clarity ni dia sebenarnya macam you know the purpose. What is the purpose of whatever that you do? What is the purpose? Kenapa kau pergi kerja? Kan? Soalan tu je pun kadang-kadang tak ada orang yang ada clarity. Kan? Kenapa pergi kerja? Dia pun jawab sebab nak cek duit. Kenapa nak cek duit? So kau tanya soalan tu sampai kau tak ada jawapan dalam kepala otak kau, sampai kau nampak clarity dia. Dia macam tu. So contohnya aku nak kaya. Kenapa nak kaya? Oh, sebab aku dah dia. Kenapa dan setiap kali kenapa kau tak boleh jawab yang sama. Kau kena fikir dalam kepala otak kau sampai kepala otak kau ni sakit sangat. Dah tak boleh jawapan yang buat kau menangis ke apa, sampai kau nampak benda tu. Itulah the real purpose why you doing something. And when people have that purpose, dia ada clarity. Sebab clarity ni leads to power. Bila kita jelas, dia jadi power. Masalahnya dengan manusia, mereka ni ada matlamat tapi dia tak jelas. There's no clarity on what they want, so that what they do become not powerful. Kan? Tapi kalau kita tahu apa tujuan sebenar kita buat benda-benda yang kita buat, maka kita akan dapat satu power, satu energy. Right? Energy ni saya tak boleh bagi. Like macam benda ni you kena dapat. Dan benda tu hanya datang bila ada purpose yang kuat. Alright, purpose yang kuat yang menjadikan awak punya clarity clear. Dia macam bawa kereta. Kalau tu bawa kereta kan, hujan lebat, dia kabur, kita tak boleh pandu laju. Dangerous. Tapi kalau dia cerah, dia very clear, benda very clear, kita akan bawa dengan penuh confident kan. Sebab clear sangat dan kita tak ada apa-apa macam kabur. So sama juga dalam clarity. A lot of people not moving or they stuck ataupun dia takut sebab they don't have clarity. Sebab tu dia boleh berubah sekejap buat benda ni, sekejap buat, sebab dia tak ada clarity. Itu saya punya thoughts lah Sebab when you have the clarity, then you can decide what kind of action you want to do and all those stuff. So clarity, find what exactly you want. Sebab tu macam Abang Abu, dan clarity ni sebenarnya tujuan kita ni boleh berubah daripada satu masa ke satu masa. Contohnya aku dulu aku punya benda adalah duit je babe. Kepala otak aku ingat duit je. Aku nak buat duit, aku buat bisnes ni nak buat duit, aku nak buat bisnes ni buat duit, aku nak bisnes ni nak buat duit. Sampai satu masa aku dah dapat semua duit. Lepas tu dia berubah. Aku cakap,
kenapa manusia ni susah sangat ni kan? Aku cakap dulu aku pun susah, tapi ini sebab satu pengalaman saya di mana saya buat satu talk. Masa tu saya dijemput untuk buat talk, dan saya dalam talk tu ada satu kakak ni, dia menangis sebab dia rasa macam dia dapat semangat baru dan dia tak pernah diajar benda-benda macam tu dan kehidupan dia teruk. Jadi itu yang buat aku macam terasa macam kalau macam ni aku nak buat benda ni. So I move my daripada duit tu untuk bantu orang dalam kewangan ni. Maksudnya bukan bantu daripada nak kasih duit, tapi masa tu adalah nak ajar orang. Aku rasa ramai orang ni perlukan ilmu ni. So saya mula ambil tanggungjawab, responsibility tau, untuk buat benda tu. Dan bila saya mula buat, saya nampak memang betul lah, inilah orang kita ramai yang perlu. Right, kalau kita nak jadikan ekonomi orang Malaysia ataupun orang Islam kita ni kuat, maka saya perlu mengajar benda-benda, especially pada masyarakat semua ni. Kalau masyarakat Malaysia, masyarakat Singapura nak kuat benda ni, mereka perlu ada ilmu kewangan yang betul. Jadi saya ambil benda tu sebagai satu tanggungjawab, dan akhirnya dia menjadi satu jihad pula. Sekarang ni saya lakukan ni betul-betul niat saya kerana Allah. Saya nak buat, saya nak bantu orang, dan duit yang saya dapat ni banyak saya bagi balik. Sebab saya faham sangat betapa powernya bila kita memberi. The POS, the power of sedekah ni sangat luar biasa, babe. Alright, so it's all about clarity can change from time to time, depend on what stage you are in your life. Sebab tu jangan risau, dia akan berubah sedikit demi sedikit. Saya mula dengan duit, lepas tu dengan benda saya nak jadi popular sebab saya nak bawa, lepas tu dia jadi aku tak nak popular, aku nak macam sampaikan pada ramai orang. Lepas tu aku nak mula nak bagi duit pula, nak bagi bantuan, jadi dia berubah lah, babe. Setiap benda ni dia berubah. So then when you get that clarity, dia jadi power. Sebab tu macam sekarang kan, clarity aku adalah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. That's give me the clarity of why I'm living in this world. Aku hidup di dunia ni untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan kebaikan. Apa saja kebaikan yang saya boleh buat, saya maksimumkan, saya buat. Saya buat kebaikan yang saya boleh buat. Alright. Beribadah bermaksud pada saya, of course lah, yang solat apa tu semua kewajipan, itu bukan benda yang kau boleh nak deal ataupun kita nak whatever tu, itu kemestian. Tapi buat kebaikan tu benda yang saya jadikan sebagai saya punya satu matlamat hidup saya. Dan sebagai umat Nabi Muhammad, saya cakap memberi manfaat pada orang lain. So apa cara yang saya boleh memberi manfaat? Apa saja cara insya-Allah yang boleh memberi manfaat, saya cuba utilisekan masa saya untuk benda tu. Jadi inilah yang sebenarnya menjadikan saya macam saya ada clarity. Apa yang saya buat ni ada clarity. Itu saya punya benda lah. Alright. Dan duit dalam otak bukan dalam hati. Ini antara sebab masalah keluarga bila duit dalam hati. Betul? Alright, very good. Hari raya nanti buat live lah. Hari raya nak buat live ke? Aduh, hari raya macam mana aku nak buat live? Okey lah, mungkin boleh je buat live untuk kita macam beramal mesra kan, macam tu boleh lah, insyaAllah nanti saya buat live untuk hari raya pula. Sibuk sikit lah tapi tetap answer macam SRK. Okey, itu kakak Rosmini. Jadi kita bagi tepukan kerana dia telah menggunakan perkataan-perkataan yang akan memberikan saya semangat untuk beri tepukan. Alright, kita ada Kak Rin kita, dia cakap Assalamualaikum, yalah miss salah you, saya putih sejak balik rumah, ceria, makan pakai terus wife dah ada. Biasalah, itulah tadi siapa tadi Biloshana yang cakap kan. Tapi itulah, ini kelebihan bila kita ada family, ada keluarga, dia memberikan banyak impact dalam kehidupan kita. Alright. Okey, jadi hari ini kita nak topik kita nak bincangkan benda ni. Saya dah tulis kat sebelah ni sebenarnya benda-benda yang dia macam banyak sikit hari ni kan. Alright. Okey, okey. Alright, tulis pledge ni dia lebih kurang macam pledge dan juga something yang kita nak discuss lah. Last year kita buat live di pagi raya. Oh ya ke, saya lupa. Okey, tekan love banyak-banyak dan tekan share kepada member-member kita. Kita ada 15,000, kita kena jadikan dalam 20-30,000 live ni insya-Allah. Alright, okey. Tekanan dalam mencari kekayaan. Kalau awak rasa awak ada tekanan dalam mencari kekayaan, that means something wrong dengan hubungan awak. Takut pada hidupan yang sedikit. Maksudnya ada orang ni dia takut pada kehidupan yang tak cukup lah, dia rasa macam tak cukup, serta keinginan menjadikan akhirnya hidup ni tak ada makna.
Maksudnya keinginan yang melampau, bukan saya cakap keinginan tu, keinginan yang melampau, tekanan yang melampau, takut yang melampau, alright, akan menjadikan hidup ni tiada makna. Kan kita takut, kita takut hilang tu, kita bekerja 24 jam, kita tertekan dengan melihat kekayaan dan orang lain, kan kita tertekan, dan keinginan kita ni melampaui sampai like kita macam lupa banyak benda-benda lain, right? Jadi apa pun dalam keadaan ni, saya nak buat pledge, saya mau jaga hubungan dengan keinginan dan kewangan saya. Maksudnya saya nak jaga kehubungan keinginan saya tu. Bila saya tengok keinginan saya melampau, saya akan mula merendah kita stopkan diri kita. Ini cara untuk kita mengawal tau. Sebab apa? Kalau tak boleh buat benda tu, kita akan dalam keadaan stres, sebab kita akan berada dalam sifat berlumba. Saya yang letakkan dalam diri saya beberapa benda tau. Contohnya mungkin ada orang rasa macam aku ni berlagak, tapi terpulang pada kau lah, kau nak nilai aku macam mana pun kau punya pasal. Tapi aku nak cerita benda ni sebab ini cara aku jadikan aku punya keinginan tu dia macam cukup. Alright? Satu saya berjanji pada diri saya tidak akan hidup dalam keadaan mewah. Maksudnya aku tak nak lah rumah yang besar gila, whatever and stuff like that. Saya tak nak selagi saya melihat saudara Islam saya yang masih tidur di tepi jalan, yang masih tak ada tempat tinggal, yang masih berjalan sana berjalan sini. Bila ini masih saya nampak, saya cakap aku tak layak untuk nak hidup mewah. Aku hidup dalam keadaan yang biasa dan sempurna seperti orang biasa saja. Kita tak nak hidup dalam keadaan mewah, sebab itu janji saya pada diri saya. Ini sebenarnya menjadikan diri saya macam taklah kita nak teringin untuk nak ada besar dan besar dan besar. Tapi kita cakap tak, sebab aku masih jumpa lagi, kan? Masih jumpa lagi orang macam minta duit dan orang cakap kita ni jutawan. Saya tak akan panggil diri saya ni jutawan ke orang kaya ke, sebab saya masih nampak lagi ada saudara Islam kita yang masih meminta makanan. Satu hari dia tak ada makan. Kan ada yang dalam kehidupan macam tu, masih di tempat kita ni, bukan kat tempat yang miskin dan sebagainya. Tempat kita ni, Singapura ni pun ada, di Malaysia ni pun ada. Selagi aku boleh nampak benda tu, aku takkan rasa diri aku ni dah kaya dan sebagainya. Tak. Alright, ini cara saya jaga saya punya emosi dan jaga saya punya nafsu. Alright, dan saya tu tak akan pakai kereta yang mewah dan besar dan sebagainya selagi saya nampak masih ada orang lagi yang tidak ada duit untuk nak naik bas, masih berjalan disebabkan tak ada duit untuk memiliki ataupun menikmati kenderaan. Kan, jadi bila ini saya nampak, saya tak akan melampau, saya jaga. Ini antara benda yang saya letakkan dalam diri saya. Bukan saya nak you buat benda tu, tapi pada aku, ini cara aku. Engkau mungkin ada cara engkau yang berlainan, kan? Cara yang berlainan untuk mengawal nafsu awak, kan? Jadi, tapi yang penting kita kena jaga benda tu, right? Jaga hubungan dengan nafsu kita ni. Jaga hubungan dia. Jangan dia melebihi kita. Dia jangan terlampau sehingga menjadikan kita ni hilang pedoman, hilang arah, hilang tujuan, right? Semua ni hilang dan akhirnya semua benda tu tidak akan bermakna di akhir hidup. Di akhir hidup tu, benda-benda yang kita kejar-kejar ni, benda-benda yang kita takut-takut ni, benda-benda yang kita nak itu nak ni, semua tak berguna. Tapi yang berguna adalah hubungan. Kalau kita boleh jaga hubungan dengan nafsu kita tadi, dah bagus. Tu first kali lah yang kita nak bincangkan. Kalau you ada nak macam tambah-tambah ke apa, tolong bagi tahu. Abang Abu ni just nak just cerita-cerita sikit benda-benda macam ni lah. Alright, yang kedua, yang ni saya nak awak buat. Kalau awak rasa awak ni sekarang terlampau sangat macam dalam kedudukan yang tertekan, macam ke atas tu kan, tertekan, awak dalam keadaan takut, awak dalam keadaan yang macam nak itu nak ini, dalam keadaan rasa tamak ni, saya nak awak bersedia untuk berhenti seketika. Alright, daripada memikirkan benda-benda tu semua. Stop sekejap daripada fikir benda-benda ni semua. Tapi saya nak awak mula tengok balik hubungan-hubungan yang kita selama ni terenggang. Hubungan dengan adik-beradik kita. Lagi teruk kalau hubungan dengan mak ayah kita. Kan, hubungan dengan mak ayah kita. Berapa ramai yang sebenarnya kita mendoakan mak ayah kita setiap hari. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan, itu adalah satu doa yang kalau kita boleh ucapkan selalu tu, alhamdulillah, mengingatkan kita sebagai seorang anak yang soleh, sebab mak ayah kita ni perlukan benda tu. Right? Jadi, tapi yang penting kita kena jaga hubungan dengan nafsu kita ni. Jaga hubungan dia. Jangan dia melebihi kita
Kan? Jadi hubungan tu selama ni kita buat tak? Kita check balik. Saya nak awak stop fikir pasal nak kaya, nak itu, nak stop sekejap. Bila awak fikir benda ni, yang itu akan terbuka lah, babe. Kan, bila kau mula tengok benda-benda yang ni, hubungan-hubungan ni yang penting kita betulkan balik, engkau punya hubungan dengan duit ni, dia macam lain macam. Dia punya attraction power tu jadi luar biasa, sebab the joy yang kekeluarkan daripada hati kau tu, dia jadi satu penarik yang luar biasa. Aku ajar dua benda yang boleh jadikan hati kau ni sangat luar biasa. Adalah satu, bersyukur dengan penuh. Bersyukur atas segala nikmat. Kita rasa diri kita ni kaya sangat. Macam mana Allah ciptakan mata ni semua. Bila kita itu, hati kau jadi luar biasa bercahaya. Dan kedua, bila kita menjaga hubungan, kan, hubungan kita ni, kita jaga hubungan mak ayah kita, kan, kita jaga benda tu, hati kau ni lain macam dia punya joy. Alright? Hubungan dengan adik-beradik, check berapa banyak yang kita sebenarnya luangkan masa dengan diorang ni. Ada tak? Kita check balik. Ada tak hubungan-hubungan yang aku termiss disebabkan aku punya kehidupan ni, tekanan kewangan itu, ini semua. Ada tak? Check balik benda-benda macam tu. Kita check balik. Duduk, mesti ada punya, babe. Dan kau betulkan benda tu, kau tengok apa jadi pada kedudukan kau. Kau akan rasa akan tak takut lagi. Awak rasa macam keinginan awak ni, alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang ada. Dah tak ada tekanan nak cari kekayaan. Sebab ada hubungan tadi akan memudahkan benda-benda ni. Sebab yang penting ni, di akhir hayat kita ni, hubungan kita ni sangat penting. Kan, kita kena jaga benda tu daripada awal. Jangan kita, kerana kita ni sibuk dengan benda-benda yang saya cakap tadi, kita lupa. Jadi pastikan awak berhenti seketika. Berhenti seketika, lihat balik, ada tak hubungan-hubungan yang aku terputus, ataupun hubungan-hubungan yang perlu aku betulkan balik. Mungkin sahabat kita, kawan-kawan kita, kan, mungkin tempat kerja kita, tempat jiran kita, mungkin, kan, saya tak cakap iya, tapi mungkin yang kita macam terlepas pandang, yang mungkin kita macam selama ni tak ambil indah, kan, mungkin. Jadi kita saya nak all of us semua ni, kita mula stop fikir nak kaya, nak tu sekejap. Bukan macam terus hilang pula. Maksudnya sekejap, jangan terlampau banyak. Mungkin satu hari tu kita relax sekejap, tak fikir benda-benda tu, fikir pasal hubungan kita lah. Siapa aku boleh, banyak member aku dulu, mungkin ada grup yang tak pernah kita layan, kan. Mungkin grup tu ada tapi tak pernah layan, tak pernah ambil tahu pun. Mungkin kita nak just say hi ke, nak kita doakan diorang ke dalam bulan yang mulia ni. Mana tahu doa kita ni Allah kabulkan, kan. Kita doakan mereka yang baik-baik, kan. Cuba buat benda tu. Saya rasa benda ni sangat penting. Alright. Dan ketiga, alright, ini juga perlu awak plan. Okay, perlu awak plan. Yang ketiga ni adalah pledge yang saya nak awak plan. Alright. Saya akan memberi masa untuk bersama orang-orang yang saya sayang. Maksudnya orang-orang tersayang, orang-orang sekeluarga kita, adik-beradik kita, kan, di masa-masa penting. Di masa-masa penting. Apa di masa-masa penting? Masa-masa diorang ni ada some benda yang diorang celebrate, kan. Kita nak kita berada dekat situ. Saya yang terkesan tau, selepas PKP ni, saya terkesan satu benda. Sebab saya ada anak saya nombor in fact tahun lepas tu, okay, anak saya nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, semua diorang punya birthday saya tak ada, kan. Anak saya yang first ni, dia daripada darjah 6 dia pergi tingkatan 1, saya tak ada tau. Dia punya peralihan tu saya tak ada. So benda-benda tu sebenarnya macam buat hati saya ni tak sedap tau. Faham tak apa saya cakap? Memang kita ada banyak benda kita buat itu ni semua, tapi hati kita ni masih tak ada that kepuasan, the joy, kerana kita tak dapat bersama dengan diorang di masa-masa yang mereka sebenarnya nak kita berada kat situ pada masa macam tu. Macam anak saya sekarang. Tapi macam masa COVID ni, tak kisahlah, saya ada kat sini pun, saya tak dapat pergi graduation anak saya sebab musim COVID tu lain. Tapi at least saya ada kat sini, kan. Kita orang pun dah belikan belon untuk dia, apa kan, graduate. Dia pun score merit, kan. Dia buat merit. So kita nak macam bagi dia some appreciation. Jadi benda-benda macam ni yang kita perlu juga beri perhatian, kan. Sebab benda-benda ni nampak macam kecil, tapi benda itulah sebenarnya menjadikan hati kita ni sangat gembira. Dia ada kegembiraan tau. So benda joy, kita panggil dia joy, sebab kita dapat buat benda-benda ni. Dan benda-benda ni hanya kita boleh buat kalau kita tak berada di tekanan, whatever and all those stuff mengenai kekayaan, macam tu. Alright. Jadi saya nak awak mula berikan perhatian kepada
tarikh-tarikh penting dalam immediate family, adik-beradik kita kan, adik-beradik kita semua ni, immediate family tu saya nak awak berikan perhatian. Immediate family, alright, adik-beradik kita, anak-anak kita kan, isteri kita, mungkin adik ipar, abang ipar ke, semua ni lah kita bagi satu masa untuk duduk. Apakah tarikh-tarikh penting untuk diorang? Contohnya mungkin anniversary, hari jadi, mungkin hari raya ni kan, tarikh penting. Satu call kadang-kadang, bukan maksud saya kita kena pergi rumah dia ke, mungkin dia duduk kat Brisbane dekat Australia, takkan aku nak pergi Australia kan, aku boleh buat call, aku boleh buat WhatsApp. Sekarang pula best kan dengan Zoom, semua family member kita bertemu dalam Zoom, kita masing-masing berkenalan, bukan berkenalan pula, masing-masing kita berinteraksi, mengeratkan silaturahim, benda-benda macam tu. Benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak buat. Bukan saya cakap benda ni benda yang apa tu, tapi kita terlupa. Tapi ini sebenarnya dia punya kunci kejayaan kewangan yang mantap. Alright. Sebab dalam masa kita mencari kekayaan ni, kita tak nak terlepas benda-benda penting yang kita sebenarnya patut beri perhatian. Sebab kenapa kita cari kekayaan ni? Kenapa kita cari? Kalau tengok balik kan, tanya balik, kenapa? Adakah untuk kepuasan kita? Tak, kita nak tunjuk kat orang kan, bukan untuk kita pun end of the day tau. Kalau kita tengok betul-betul, kita duduk kita fikir, kenapa aku buat benda ni? Sebab banyak ni, sebab aku nak tunjuk kat dia, aku nak buktikan kat orang tu, aku nak buktikan kat ni. Ini je, itu yang sebenarnya buat kau stres. Ini yang buat orang stres. Sebab kita buat benda ni, awak fikirlah baik, duduk balik-balik, fikir, kenapa aku buat ni? Dan awak akan tengok jawapannya, sebab banyak, sebab orang lain, sebab itu, sebab ni kan. Tengok betul-betul. Sebab kalau untuk kita je, saya rasa cukup semua kan. Allah tu dia maha adil, cukup. Tapi kita ni menjadi tekanan sebab kita nak buat untuk orang lain. Kita nak tunjuk, aku pun ada rumah besar, aku pun ada kereta besar, aku pun boleh berjalan sana sini, aku. Jadi kita ni jadi tertekan dalam kehidupan tu sampai kita lupa hubungan yang lebih penting. Kan, yang saya harap dapatlah you all macam ambil sedikit masa untuk fikirkan apa yang Abang Bu cakap. Alright. Sebab kekayaan ni pada saya hubungan ni dengan semualah, hubungan dengan nafsu kita, hubungan dengan kewangan kita, hubungan dengan like silaturahim juga. Sebab saya percaya pada satu benda, bila kita mengeratkan silaturahim, bila kita memperkuatkan silaturahim, pastinya ada barakah di atas tu, barakah ke atas rezeki kita. Bila kita ada satu usaha untuk mengeratkan silaturahim, kita nak memastikan silaturahim ni dijaga kan, pasti Allah bagi barakah ke atas rezeki daripada benda tu. Kita dapat rezeki daripada mengeratkan silaturahim, faham tak? Ada rezeki bila kita mengeratkan silaturahim. Suami isteri bila kita bersatu, ada rezeki dia. Keluarga kalau kita hidup bersatu, kita like ada rezeki dia, ada barakah dia kan. Inilah yang perlu kita nak faham. Alright. Okay. Doa untuk ibu bapa keluarga itu wajib setiap orang di awal pagi sebelum bekerja online, offline. Lepas tu pergilah mandi, solat, makan. Itulah ilmu AA pernah ajar saya dulu. Thank you AA, ajar saya ilmu bermanfaat yang saya dah continue dan ajar dan share pada orang lain. Alhamdulillah, terima kasih. Terus share dengan yang lain. Alhamdulillah. Alright, Roza Mira dia cakap betul. Alright, congrats AA and family. Alright, Zurin, yes, betul. Kalau berjauhan sekurang-kurangnya tanyalah berbuka apa. Anak-anak saya sometimes ordered food for me even though we are apart. Canggihnya online food delivery. Alhamdulillah. Okay, bagus. Assalamualaikum, baru dapat join. Tak apa, tengok balik nanti. Ni hari kita cerita benda yang very simple saja, right? Kadang-kadang ibu bapa tak nak lah kita buat extra kerja. Diorang cakap macam, kan ada kerja nak buat site, tak penat ke, cukup lah. Macam mana tu okay, sebenarnya benda ni saya rasa benda yang memang susah sikit untuk kita nak memberitahu pada parents ataupun kita punya ibu bapa, sebab dia rasa kita ni terlampau mengejar dunia. Sebab kita ni terlampau mengejar dunia, mungkin sebab dia tak faham ataupun kita tak bagi tahu dia apa yang kita buat, apa plan kita dan sebagainya. Cuba duduk dengan mak ayah kita bagi tahu, kita nak buat benda ni sebab saya ada target macam ni, saya nak wakaf, saya nak infak, saya nak buat benda-benda ni atas nama mak ayah kan, whatever. Dan cuba bincangkan. Bila kita duduk berbincang dan bila family faham apa yang kita buat, kita akan ada satu support daripada diorang.
Yang problemnya adalah bila kita tak bagi tahu dan dia tak faham apa sebenarnya kita buat yang menjadikan itu sebagai satu isu dalam hubungan ni. Jadi itu satu cara lah sebab yelah kau pun kerja pagi sampai malam, lepas tu sambung balik kan, jadi diorang rasa penat pula. Nak aku apa yang kau nak sangat, kau kan dah ada semua, apa lagi kan. Ini memang lumrah lah, ni benda lumrah sebab kurang info. Dia tak ada info kan. Bila dia ada info, kita pun tak pernah cakap pun kan. Kita cakap kita sibuk, kita buat ni, tapi kita tak pernah macam kita bagi tahu dia orang. Sebabnya juga daripada tak jaga hubungan tadi. Sebab apa? Bila kita terlampau tertekan dengan keinginan kita dan sebagainya, kita terlupa mengenai hubungan tadi. Jadi bila terlupa hubungan ni, itulah mak ayah ni boleh rasa kan, anak aku ni dulu taklah macam ni, dia selalulah datang kan, hari Minggu dia datang, setiap malam dia call, tapi kenapa semenjak dia macam ni dia tak call. Dia nampak perubahan kat situ kan, hubungan kita makin berjarak. Itu maksud Abang Abu kan, nampak tak? Jadi kita kena mula beri perhatian pada benda tu. Itu sebenarnya yang akan menjadikan kita ni lebih lebih better lah. Tu saya punya ni lah. Betul. Engkau boleh fikir, engkau sendiri ada tak cakap dengan mak bapak kau? Tak ada. Kau buat itu buat ni, kau pun tak tahu kenapa kau nak buat kan. Jadi itu sebab dia dah rasa hubungan kau ni dah kurang dengan diorang. Diorang dah rasa. Sebab itulah benda-benda tu keluar. Kalau tak, benda tu takkan keluar. Kalau kau pandai jaga benda tu, dia takkan keluar. Samalah untuk aku pun sama. Aku pun benda sama juga. Sebab aku kadang-kadang bila terlebih, kita terlampau fokus pada benda yang kita buat sampai kita tak ambil tahu banyak benda, dia akan jadi satu isu juga. Jadi pastikan benda tu kita sama-samalah kita doakan kepada Allah SWT untuk memberikan kita nikmat masa kita untuk kita bersama dengan keluarga kita sentiasa and all those stuff. Boleh Alright, Kak Zurin dia cakap betul, bagi tahu mak ayah dan mohon doakan kehormatan dan kejayaan. Alright. Tak, dia bukan, kadang-kadang ada mak ayah dia tak nak anak-anak dia macam, yalah apalah kau buat ni. Dia takut kita ni, pada dia kan kau pandai macam mana pun, kau hebat macam mana pun, pada dia kau anak, pada dia kau ni anak dia. Kau tak tahu apa-apa, kau masih kecil lagi, padahal kau umur dah 40 lebih dah. Kan umur dah masuk 50, tapi mak kau cakap kau budak kecil lagi. Sebab itulah perasaan mak kita terhadap kita. Jadi pada dia, kita ni budak kecil lagi. Ini semualah mak bapak saya sendiri kan. Saya tengok anak saya, padahal masa aku fikir aku umur 13, aku macam dah tahulah banyak pasal dunia ni kan. Tapi pada aku, dia tu masih budak kecil lagi. Kita masih treat dia macam budak kecil lagi. Kan macam tu. Itu memang lumrah lah untuk seorang mak dan ayah. Tapi sebagai anak ni, kita kena bagi tahu, kita kena inform dia, kita kena bagi tahu dia supaya dia faham. InsyaAllah lah. Saya doakan mudah-mudahan mak ayah akan memahami lah anak-anak tu semua. Alright. So ada apa-apa lagi ke sebelum kita mengakhiri kita punya program? Dah pukul 10 cepat hari ni, masa berlalu. Alright, dah pukul 10 sekarang, insyaAllah. So adakah apa-apa soalan yang awak nak tanya Abang Abu? InsyaAllah kalau nak tanya, boleh tanya. Kalau tak, kita akan berjumpa lagi pada esok hari dengan satu lagi program, satu lagi topik yang insyaAllah Abang Abu akan pastikan something yang menarik kepada anda. Alright, lagi satu, petang ni pukul 1.30, 1.45 lepas Zuhur saya akan buat live untuk kita teba. Tapi pukul 12 kejap lagi ni saya akan buat the live macam kita bersedia untuk pukul 1, right? Saksikan Abang Abu akan macam tu kan. Jadi kau tengok benda tu juga, alright? Dan ambil kesempatan untuk terus share benda ni dengan orang lain dengan hashtag puasa kewangan. Alright, hashtag dia hashtag puasa kewangan. Pastikan anda hashtag puasa kewangan. Ni hashtag dia. Awak boleh macam kongsikanlah dengan sesiapa dekat media sosial awak ni. Alright, tulis sana hashtag kewangan, puasa kewangan, hashtag Abang Abu ataupun hashtag you must meet Abang Abu. Alright, terima kasih kepada semua yang tekan banyak juga hari ni. Alright, dan terima kasih kata Faiza Sani, terima kasih juga kata Lina Jenny. Alright, dan kepada anda semua saya juga ucapkan selamat berpuasa dan saya mendoakan mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan kita
urusan perjalanan ibadah kita, urusan rezeki kita, urusan hal ehwal dunia kita, urusan keluarga kita, Allah akan permudahkan. Allah akan sentiasa memberikan kita ilham dan taufik dan hidayahnya agar kita sentiasa dipandu dan di-guide ke jalan yang lurus dan yang benar. Diberikan kesempatan untuk kita terus beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Diberikan kesempatan untuk kita sentiasa ke masjid untuk melakukan solat berjemaah. Allah juga mudah-mudahan Allah bagikan kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk berada bersama dengan malam Lailatul Qadar ini, dan terus diberikan rezeki untuk kita terus bertadarus, membaca Al-Quran, dan juga kita bersama dengan keluarga melakukan ibadah pada 10 malam yang terakhir ni. Allah akan permudahkan segala urusan kita insya-Allah untuk dalam ibadah ni. Right, so itu saja, dan saya juga mohon doa-doa anda ni semua untuk saya sendiri. Dan ada yang kat sini dah cakap apa ni, thanks Andy pun cakap thanks, terima kasih, wah terbaiklah Teba roti canai, mantap. Yes, itu kejap lagi kau tengok. Amin. Nadijah selamat terus berjaya usaha hari ini dan yang akan, right, amin selamat menebar. Selamat menebar Alhamdulillah. Syari ilmu, terima kasih hari ini. Zurin, amin. Okay, thanks, terbaik pagi ini, best. Serina, thank you setiap hari mendoakan kami. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jangan ke mana-mana. Pukul 9 pagi hingga ke 10 pagi kita akan bersama setiap hari untuk selama lebih kurang 27 hari yang bermula Ramadan 2 dan kita akan habis Ramadan 29. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.